Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas ni, saya nak tanya suara saya dengar ataupun tak? Cuba bagi tahu sikit. Okey, dengar. Okey, jadi macam biasa, first ni saya yang akan ajar dulu. Okey, jadi lepas habis sesi saya mengajar, Tuan Fendi pula yang akan ajar korang semua semula. Okey? Okey, jadi dalam kelas pada malam ini saya nak refresh semula apa yang kita dah belajar selama beberapa minggu yang lepas. Okey, saya rasa dah lebih kurang 4 minggu dah kita belajar sama-sama. Okey, jadi saya nak refresh semula apa yang kita dah belajar. Sebabnya kalau kita just teruskan dengan topik-topik yang seterusnya, saya takut anda semua dah lupa dengan apa yang anda dah belajar sebelum-sebelum ni. Okey, jadi pada malam ini saya nak tunjukkan, saya nak refresh semula kepada anda semua topik-topik yang kita dah belajar pada sebelum ini. Okey, jadi mungkin ada yang dalam kelas ni yang tak pernah join lagi. Jadi kira baguslah kalau saya ulang balik semula. Okey. Jadi pada malam ini saya nak ajar anda semua topik yang kita dah belajar iaitu SNR, Trendline dan juga SND. Okey. Jadi saya nak ajar anda semua bagaimana cara kita nak menggabungkan ketiga-tiga benda ni menjadi satu setup. Okey, menjadi satu setup. Okey. Jadi seperti contoh pada sekarang ini anda lihat kita berada di dalam chat USDCAD. Okey. Kita berada dalam chat USDCAD. Okey, jadi macam biasa, okey saya delete balik semula benda ni. Okey, jadi macam biasa anda dah tahu, mungkin anda semua dah tahu dah macam mana cara saya nak kenal pasti resistant ataupun support. Okey, yang pertama sekali kita tengok daripada hujung sekali lah. Okey, kalau kita tengok daripada hujung sekali kita ada satu resistant di sini. Okey, di sini satu. Kemudian kita buat apa? Kita tandakan zone. Okey, kita tandakan zone seperti ini. Okey. Jadi satu resistan kita ada kat atas ni satu. Okey, kemudian resistan kita yang kedua adalah di sini. Saya nampak satu dekat sini. Okey. Jadi sebab itulah saya tandakan horizontal line dekat sini. Kemudian macam biasa kita kena tandakan zone. Okey, kita kena tandakan zone. Okey, jadi seperti yang saya kata, saya pernah ajar anda semua sebelum ni. Okey, resistan dan support tu kita hanya boleh guna 3 ataupun 4 kali saja. Lepas daripada itu kita tak boleh guna lagi. Sebab apa? Sebab berkemungkinan besar sesebuah support ataupun resistan itu telah pun lemah. Okey. Jadi firstly kita tengok daripada sini. Price datang naik 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 naik. Lepas tu sampai satu tahap dekat sini price membuat penurunan. Maka di sini kita labelkan dia sebagai R1. Dia sebagai R1. Sekejap saya kecilkan sikit. Okay, ni kita punya R1. Okay. Jadi bila R1 di sini, sepatutnya dekat sini kita dah boleh sell lah sebab ini ada R2. Okay. Kalau kita tengok time frame kecil, dia akan jadi R2 di sini. Okay, katakan anda sell di sini. Maka bila kita sell di sini, seperti yang saya selalu ingatkan kepada anda semua, apa-apa zone sekalipun, zone SND ke, zone engulfing ke, bila masuk saja dalam zone, anda perlu tunggu confirmation dahulu. Okay, jadi saya nak ajar anda semua satu confirmation pada malam ini. Okay, saya nak ajar anda semua satu confirmation. Okay, katakan ini adalah saya nak ajar sedikit confirmation kepada anda semua. Okay, firstly, anda kena fokus sikit. Okay, sekarang ni kita sedang analisa di time frame H4. Betul? Kita sedang analisa di time frame H4. Okay, sekejap saya ke belakangkan market. Okay, kita dah tandakan resisten kita yang berada di sini. Lepas tu, macam biasa, kita sedang analisa di time frame H4 dan kita tunggu price datang masuk dalam zone kita ni. Okay, kita tunggu price masuk dalam zone resisten kita ni. Sepatutnya ada support, tapi saya tak tanda lagi support. Okay, bila price masuk saja dalam kita punya zone ni, bila price hampir-hampir masuk dalam kita punya zone, apa yang perlu kita buat adalah kita pergi ke time frame yang lebih kecil. Katakan kita tanda di time frame H4, kita mula analisa di time frame H4, maka apa yang anda perlu buat untuk cari confirmation adalah anda pergi ke time frame H1. Okay, tapi kalau anda analisa di time frame H1, anda cari confirmation di time frame M15. Begitu juga kalau anda analisa di time frame daily, anda cari confirmation di time frame H4. Okay, macam tu saja, simple saja. Okay, jadi sekarang kita sedang analisa di time frame H4. Okay, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita pergi H1. Okay, kita pergi time frame H1 dan kita cari confirmation. Jadi confirmation apa yang saya gunakan adalah, salah satu daripada confirmation yang saya gunakan adalah doji dan juga engulfing. Dua ini confirmation yang saya sering gunakan. Okay, jadi apa yang kita perlu buat adalah, okay, saya kata tadi doji dan
Okay, doji dan engulfing. Okay, kita ada dua, doji dan engulfing. Okay, jadi anda kena ingat. Okay, firstly saya tulis firstly kita analisa. Okay, analisa. Lepas tu apa yang kita buat? Kita tunggu price datang. Tunggu price masuk zone. Okay, tunggu price masuk zone. Jadi bila price dah masuk zone, apa yang kita perlu buat adalah kita tunggu doji dan engulfing ini muncul. Okay, mula-mula kita analisa di time frame H4. Okay, contoh kita analisa di time frame H4. Okay, lepas tu kita tunggu price masuk zone. Kita buka H1. Okay, kemudian kita tunggu doji dan engulfing pun sama. Kita tunggu di time frame H1. Okay, jadi analisa bermula di time frame besar dan confirmation ataupun kita entry di time frame kecil. Okay. Okay, kepada yang tak dengar suara tu boleh klik join with audio Okay, jadi kita punya confirmation adalah doji dan juga engulfing. Okay, kejap silap. Okay, doji dan juga engulfing. Okay, jadi kalau kat sini kita dah tunggu dah price masuk zone. Lepas tu dekat sini muncul apa? Nampak tak? Okay, sebelum saya sambung, anda tahu tak candlestick doji dan juga engulfing ni? Tahu ke ada yang tak tahu lagi tentang candlestick pattern ni? Tak silap saya dah ajar dah semua dah tentang candlestick pattern ni. Okay, bentuk-bentuk doji, bentuk-bentuk engulfing. Okay, engulfing yang saya dah pernah ajar anda semua adalah kita ada 3 type engulfing. Okay, dan doji macam biasalah doji. Okay, tahu semua tahu Okay, jadi sekarang ni kita tunggu price masuk zone. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, okay, saya ke belakangkan balik market. Okay, sekarang ni price dah sentuh dah zone kita betul. Okay, price dah sentuh zone. Katakan anda sekarang ni berada di dalam live market. Okay, ini market yang anda sedang lihat sekarang. Okay, price masuk zone tetapi tak ada confirmation lagi di sini. Price naik dengan sebatang macam ni. Adakah anda nak sell? Jangan sell lagi kerana apa? Kerana masih belum ada tanda-tanda untuk price turun lagi. Maksudnya walaupun price dah ada di resisten dan resisten itulah menjadi tempat untuk kita sell. Okay, walaupun begitu, selagi tak ada confirmation, jangan sell kerana apa? Kerana tak ada lagi tanda-tanda yang mana price nak menukar arah daripada uptrend pergi downtrend. Tak ada lagi tanda-tanda tu. Okay, jadi apa yang anda perlu buat adalah anda tunggu berlakunya doji dan juga engulfing ini di time frame H1. Jadi kita tengok muncul ataupun tak doji dan engulfing. Okay. Okay, ni sini kita ada satu doji betul. Kita ada satu doji. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita bila muncul saja doji ni, tunggu price retrace dulu masuk dalam zone. Okay, katakan macam ni price antara doji punya close dengan zone adalah dekat je betul. Jadi anda boleh terus entry. Okay, tapi kalau muncul doji tu dekat tengah-tengah macam ni, anda tunggu price retrace semula masuk dalam zone, baru anda sell dalam zone ini dan SL anda adalah luar daripada zone ke atas ni. Okay. Kejap. Okay, SL anda di atas ini. Lebih kurang kalau anda entry di sini, SL anda lebih kurang dalam 20 pip sahaja. Okay, 20 pip sahaja. Okay, kita entry. Okay, katakan kita dah entry di sini. Lepas tu muncul apa lagi kita tengok. Okay, di sini kita lihat macam ada munculnya engulfing, tapi engulfing yang tak berapa cantik. Di sini. Okay, lepas sahaja doji muncul lagi satu doji. Maksudnya kita ada dua doji. Jadi macam yang saya jadi kalau ada lebih confirmation, maksudnya doji ada lagi satu doji, ada engulfing, maksudnya setup itu lebih strong. Okay, setup itu lebih strong. Jadi anda kena fahamkan, anda kena bezakan, okay, antara anda punya zone dan juga cara untuk kita entry. Maksudnya kita ada dua bahagian sekarang ni, iaitu yang pertama apa yang perlu kita buat adalah kita tandakan dahulu zone-zone untuk kita entry, iaitu zone-zone yang kita nak entry. Apa yang kita dah belajar, SNR kita dah belajar, SND dan juga zone engulfing. Jadi tiga ini adalah tiga zone untuk kita entry. Tetapi walaupun price dah masuk zone, apa yang perlu kita tunggu adalah dua benda ni saja, iaitu doji dan engulfing di time frame yang kecil sedikit. Okay, kalau tanda di H4, H1 lah. Okay, jadi sekarang ni dah muncul dua doji. Jadi bila muncul dua doji, setup itu menjadi lebih strong lah. Confirmation untuk price turun ke bawah tu lebih strong. Lepas tu dah muncul doji lagi sekali, muncul pula engulfing macam ni. Jadi lebih membuatkan kita yakin untuk hold position kita. Okay, jadi kita entry di atas ni. Tengok sekarang price terus turun. Okay, price terus turun lebih kurang dari sini kita entry SL 20 pip, price turun sampai sini 68 pip. Jadi kita kena ada
risk and reward ratio yang bagus. Okay, minimum anda boleh buat 1:2 iaitu kalau SL 20 pip maka TP anda kena 40 pip. Kalau SL 40 pip, TP kena 80 pip. Tapi di dalam condition market pada zaman ini lah saya rasa. Okay, jadi pada ketika ini saya tak nak anda semua jenis nak hold lama-lama. Maksudnya kalau gold tu lain cerita. Okay, kalau gold tu lain cerita sebab gold memang sekali dia pergi dia akan pergi. Tetapi kalau pair-pair yang biasa, minor pair, major pair ini, lebih elok anda bila anda entry hari ini, katakan anda entry tengah hari ke, malam tu anda boleh close. Okay, anda kena buat daily target anda. Kerana jika anda nak capai sangat target 150 pip ke, 200 pip ke, 100 pip satu entry, saya rasa benda tu tak akan tercapai di kalau condition market pada masa-masa macam ni, kerana price bergerak turun dan naik sangat cepat. Mungkin kalau anda hold dah kena BE dan sebagainya. Jadi bila macam selalu saya terangkan dalam signal, bila price running sahaja 100, maaf, bila price running sahaja 20 pip, 25 pip, apa yang anda perlu buat adalah anda terus set BE. Okay, anda jangan, walaupun anda punya entry tu dah kena BE, jangan risau. Okay, jangan risau sebab lagi elok kena BE daripada kena SL. Okay, jadi sebab market sekarang ni dia movement dia volatile dia tu, dia punya turun naik dia tu agak tak macam dulu sangat. Kalau macam dulu kita boleh hold lama-lama, kita boleh target sampai 200 pip macam tu. Tapi sekarang dah tak sama sangat lah. Okay, jadi bila dah macam ni, SL 20 pip. Jadi kalau anda nak TP 40 pip pun dah terpulang, dah boleh. Okay, kalau anda nak minimum satu nisbah satu, SL 20 pip, maka TP pun 20 pip juga. Tak ada masalah. Okay, yang penting MM kena jaga. Okay, jadi lagi satu, kalau anda ada account untuk full margin, katakan. Okay, katakan anda ni memang jenis suka untuk full margin. Okay, saya tahu ramai yang suka full margin, betul. Jadi katakan anda depo $500, anda buat lagi satu account, anda transfer kat satu account tu $50 ke $100 ke. Jadi anda boleh gunakan amount yang itu untuk full margin. Jangan anda pergi guna semua. Okay, anda kena bahagikan account full margin dan juga account yang anda nak grow lah. Okay. Okay, jadi kita sambung analisa semula. Okay, kemudian kita dekat bawah ni kita nampak support, betul. Price turun sampai satu tahap di sini price membuat kenaikan. Jadi bila price membuat kenaikan, kita tandalah kita punya support zone kita di sini. Okay, kemudian kita tandakan zone seperti ini. Okay, lagi elok kalau kita naikkan sikit support kita macam ni. Okay, jadi zone support kita akan jadi macam ni. Okay, jadi kita ada S1 di sini. S1. Lepas tu kita ada support 2 di sini. Support 2 dan juga support 3. Jadi kalau support yang kali keempat tu masih boleh lah nak entry. Okay, tapi bila dah masuk 5, 6 dan ke-7 tu dah agak support ataupun resistance tu dah mungkin melemah. Okay, sebab apa? Sebab dah banyak kali press cuba untuk memecahkan ataupun untuk membreakoutkan support itu tetapi gagal. Jadi berkemungkinan besar sesebuah support ataupun resistance itu akan lemah bila dah sentuh banyak kali. Okay, jadi kita tengok bila sampai support ni muncul tak kita punya confirmation tadi. Okay, di sini. Okay, nampaknya mungkin anda akan, okay, kalau kita besarkan zone, buka H1. Okay, saya ke belakangkan market. Okay, di sini. Bila price turun sebatang macam ni. Okay, sekarang price dah masuk kita punya support dan price sekarang berada di time frame H1. Okay, jadi macam biasa tadi saya kata bila kita kita analisa di H4, maka kita tunggu confirmation di H1. Okay, jadi bila price masuk dalam zone kita punya support ni, adakah kita terus nak entry buy? Belum lagi. Lagi-lagi bila price turun dengan candlestick bearish yang agak kuat dia punya movement dia ni. Jadi jangan sekali kita terus entry di kawasan support itu. Biar kita tak dapat sharp entry, yang penting kita tak loss kena SL. Okay. Jadi kita tengok muncul tak kita punya dua confirmation itu. Salah satu pun tak apa. Okay, engulfing tak ada muncul lagi. Okay, di sini. Munculnya doji, betul? Muncul doji. Okay, jadi bila muncul doji di sini, kita boleh ambil keputusan untuk terus entry. Okay, terus entry di sini. Maka SL kita mestilah luar daripada
zone support. Jadi bila SL luar daripada zone support, saya rasa kalau untuk first entry ni anda akan loss dulu ni. Okay, SL 30 pip. Kita tengok. Okay tak. Okay, anda punya entry tak loss. Okay, anda punya entry masih tak kena SL. Kenapa? Sebab itulah anda kena letak SL anda yang berada di luar daripada zone. Sama ada zone resistant ataupun zone support. Jadi kalau anda letak dalam lebih-lebih kurang macam ni, betul-betul dekat tepi-tepi macam tu, jangan. Anda kena letak lebih paling-paling pun 5 ke 10 pip luar daripada zone. Okay, katakan ini adalah zone kita yang paling bawah. Kita kira 5 pip dia berapa. Okay, 5 ke 10 pip ke kita kira. Nak selamat ambil 10 pip lah, tapi SL akan jadi agak besar. Okay, jadi bila kita letak 10 pip luar daripada zone, kita kira lah berapa daripada tempat kita entry. Kita entry dekat atas ni kan. Jadi baru 30 pip. Jadi 30 pip tak adalah terlalu besar. Yang penting jangan besar daripada 40 pip. Sebab apa? Sebab bila dah besar sangat, bila dah besar sampai 40 pip, kita punya risk and reward tu dah jadi tak cantik. Okay, jadi paling elok 30 pip, 20 pip. Okay, maksimum pun anda boleh letak 35 pip sahaja SL. Kerana apa? Kerana katakan bila anda punya entry dah floating sebanyak lebih daripada 35 pip, berkemungkinan besar anda punya setup itu dah pun fail. Okay, dah fail dah pun. Okay, jadi tak payah nak hold lama-lama. Okay, lebih baik anda set saja stop loss dekat-dekat daripada anda hold lama-lama makin tinggi loss anda. Okay, jadi kita punya sell sekarang 30 pip saja. Kita entry yang first di sini. Lepas tu press turun sebatang, kita floating sedikit. Lepas tu muncul lagi satu confirmation, iaitu doji. Maksudnya kita dah ada 2 doji. Jadi lepas doji yang kedua ini muncul, anda nak entry lagi satu pun boleh. Okay, anda nak entry lagi satu pun boleh. Yang penting sesuai lah lot anda tu dengan anda punya account. Kita entry lagi satu dekat bawah. Lepas tu muncul lagi satu confirmation. Maksudnya dah ada 3 confirmation macam setup tadi yang dekat atas, dekat resistance ni. Okay, dekat bawah pun sama. Muncul 3 confirmation yang sama, iaitu doji, doji dan juga engulfing di sini. Jadi katakan anda nak entry lagi selepas engulfing ni muncul. Okay, maka kita dah ada 3 entry. Okay, kita dah ada 3 entry. Lepas tu kita tengok price terbang sampai mana. Okay, bila price dah fly sampai atas ni, maka kita kira. Kita kira berapa pip dah. Kalau daripada sini sampai atas dah 50 pip, 60 pip. Kalau daripada entry yang bawah dah pun 70 pip. Jadi bila dah sampai 60 pip, 70 pip ni, tak perlu nak tunggu lama-lama, boleh terus close. Okay, katakan anda ni nak jenis yang nak grow account. Jadi kepada yang nak grow account dari kecil sampai besar, saya sarankan kepada anda semua, anda just main scalping ataupun intraday. Bukan main trade. Anda trade intraday dan juga scalping saja. Okay, tak perlu nak swing, nak tunggu sampai 100 pip, 200 pip. Tak perlu sangat. Okay, memang ada sesetengah setup yang kita boleh swing. Dan ada sesetengah setup yang kita tak boleh swing. Okay, jadi bila dah sampai 60 pip, 70 pip ni dah kira okay dah. Okay, katakan anda entry 0.05. Kalau 60 pip dah $30. Okay, jadi kalau $30, $50 waktu-waktu PKP ni dah memang sangat-sangat okay, dah sangat-sangat cukup dah. Kalau sehari $30 dah, kalau 5 hari dah berapa, betul? Okay, jadi $30 dah settle. Okay, jadi anda boleh cari setup lain pula. Okay, kita tengok price terbang sampai mana sebenarnya. Okay, price datang balik kita punya zone support. Okay, macam saya cakap, bila anda close ke atas ni, dah close. Pasal apa yang anda buat? Anda masih ada 2 zone. Zone resistance dan juga zone support. Kita tunggulah price nak sampai mana. Kalau price sampai support, kita buy dulu. Price sampai resistance, kita sell dulu. Okay, di sini price sampai support, muncul doji dekat luar daripada zone ni. Macam saya cakap tadi, bila muncul dekat luar ni, kita tunggu price retrace dulu, masuk dalam zone, kita entry buy. Entry buy, price naik lagi sampai 90 pip, sampai 60 pip. Maka anda boleh close. Okay, jadi sekarang kita baru tengok time frame, kita baru tengok pair USD CAD baru. Okay, kita ada banyak lagi pair, macam-macam lagi pair. Dan bila price naik lagi sampai atas ni, price buat apa pula dekat sini? Price munculkan engulfing, price buat bearish engulfing di sini. Jadi buy, sell kita dapat kat sini, buy kita dapat kat sini, buy kita dapat kat sini, sell lagi sekali pun kita dapat kat sini. Jadi simple saja. Okay, anda kena tulis apa yang saya cakap ini. Yang pertama, kita analisa. Okay, kita analisa, katakan contoh kita analisa di time frame H4 daily lah, saya cakap daily. Analisa di time frame daily. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Analisa di time frame daily. Lepas tu kita tunggu price masuk zone. Okay, analisa ni pula dia terbahagi kepada macam-macam.
Okay, saya nak tuliskan kepada anda semua. Saya nak bagi lengkap kepada anda semua pada malam ni. Okay, ni ibarat macam SOP kita lah. Okay, ibarat macam SOP. Tapi dalam intensive workshop, saya akan ajar SOP yang betul-betul full. Tapi kalau anda gunakan apa yang saya tengah cakap sekarang ni pun dah sangat-sangat okay. Okay. Okay, saya nak tulis kepada anda semua. Okay, kita analisa ni kita ada macam-macam zone, betul? Kita ada macam-macam zone. Yang pertama kita ada zone SNR. Okay, lepas tu kita ada zone SND. Okay, lepas tu kita ada zone engulfing. Okay, mungkin saya dah pernah ajar anda semua tentang zone engulfing ni. Okay, saya dah pernah ajar anda semua rasanya tentang topik engulfing ni. Kita ada dua cara kita nak guna engulfing ni. Yang pertama kita gunakan engulfing ni tempat untuk kita entry. Dan yang kedua kita gunakan engulfing ni sebagai confirmation untuk kita entry. Faham Anda kena fahamkan dua tempat ni. Satu, tempat untuk entry, dan yang kedua confirmation untuk entry. Okay, jadi ada 3 zone. Zone SNR, zone SND dan juga zone engulfing. Kita analisa, katakan contoh di time frame daily. Lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita tunggu price masuk zone. Okay, time ni kita dah buka H4 lah. Kita buka H4. Okay, buka H4. Lepas tu di sini katakan price dah masuk zone. Okay, price masuk zone. Okay, price masuk zone. Okay, bila price masuk zone, apa yang perlu kita buat adalah kita tunggu berlakunya confirmation. Jadi apa confirmation yang kita dah belajar hari ni? Okay, confirmation. Jadi confirmation kita adalah yang pertama confirmation kita adalah doji. Siapa nak screenshot boleh screenshot Yang pertama adalah doji. Lepas tu yang kedua kita punya confirmation engulfing. Okay. Okay, jadi benda ni anda kena pentingkan dalam trading anda. Kita dalam trading kita kena systematic. Maksudnya kita kena ada sistem trading kita sendiri. Okay, kita kena ada trading plan kita sendiri. Okay, walaupun anda ada entry, anda kena plan dekat mana anda nak close, berapa pip yang anda nak untuk TP. Okay, jadi anda kena ada semua barulah akan jadi systematic kita punya trade ni. Lepas tu ada lagi satu yang saya tak ajar anda semua iaitu trading journal. Okay, kita kalau nak jadi trader yang betul-betul trader yang profesional, bukan trader yang jenis main hentam je. Kalau kita nak jadi trader yang profesional, betul-betul nak konsisten dalam dunia trading ni, kita kena ada journal kita sendiri. Maksudnya dalam journal itulah kita akan tulis, okay, hari ini entry USD CAD, entry buy. Kenapa buy? Sebab ada support, lepas tu ada confirmation. Ini entry di time frame, entry di price mana, SL kat price mana, TP kat price mana. Lepas tu tulis pula result kita, kena SL ke kena TP. Jadi itu adalah kita punya journal kita. Jadi topik tu saya tak ajar lagi anda semua. Mungkin satu hari nanti saya akan ajar. Okay, jadi kita berbalik semula kepada topik sekarang ni. Iaitu yang pertama kita analisa di time frame yang besar. Okay, seperti contoh daily. Lepas tu kita tunggu price masuk zone. Okay, lepas tu kita tunggu price masuk zone di time frame H4. Okay, lepas tu kita tunggu pula berlaku confirmation. Okay, ini saja 3 step ini anda perlu mahirkan diri anda. Okay. Okay, jadi sebelum saya sambung semula, saya nak tanya ada soalan ke tak? Okay, ada soalan ke tak? Cuba tanya balik yang dekat atas tu, saya tak sempat nak baca. Okay, kalau terjadinya engulfing fail macam mana? Okay, engulfing tu engulfing yang untuk kita zone engulfing ataupun engulfing sebagai confirmation. Sebab kita ada dua engulfing yang kita guna sekarang ni. Okay, recording saya ada record kelas malam ni. Nanti saya akan share dalam website. Okay, hammer dan hanging under doji juga ke? Okay, hammer dan hanging man dia candlestick pattern yang mempunyai shadow yang panjang, betul? Jadi itu kita boleh kategorikan dia sebagai confirmation kita jugalah. Okay. Jadi sebenarnya banyak lagi yang kita tak belajar tentang candlestick pattern ni kerana dia agak berkait rapat dengan OHLC, open high low close tu. Okay, ada yang tanya macam mana nak tandakan zone support ataupun zone resistance tu.
Okay. Zone support dan resistance macam nak tandakan, kita kena ambil purata shadow yang ada dalam support tersebut. Jadi kalau macam ni, saya tanda zone support ni, shadow ataupun support yang di sini dah termasuk dalam zone support. Support yang berada di sini dah termasuk dalam zone. Support yang berada di sini dah pun termasuk dalam zone. Jadi kalau kita tanda macam ni, kalau kita tanda zone macam ni, maka kita hanya ada satu support saja di sini. Kita nak bagi semua support yang berdekatan ni masuk sekali dalam kita punya zone. Okay, masuk sekali dalam kita punya zone. Okay, saya tunjuk contoh. Okay, macam saya tanda kita punya resistance ni. Saya tanda dari sini. Dari sini. Lepas tu saya tarik sampai atas ni. Okay, maka terbentuklah satu resistance zone yang mana resistance yang di sini pun ada, resistance yang di sini pun masuk dalam zone, resistance yang di sini pun masuk dalam zone, dan juga resistance yang di sini pun masuk dalam zone. Sebab itulah price akan respect zone ini. Okay, price akan respect zone ini. Begitu juga dengan support. Okay, begitu juga dengan support. Saya akan tanda dari sini. Okay, dari situ. Support yang ni masuk dalam zone, support yang ni masuk dalam zone, yang ni masuk dalam zone, yang ni pun masuk dalam zone. Jadi anda kena ambil purata. Maksudnya purata maksud saya biar semua support dan juga resistance yang berdekatan tu termasuk sekali dalam kita punya zone. Okay, macam ni. Masukkan sekali semua. Bila press breakout, press retrace, terus press turun bawah. Okay, macam tu. Jadi untuk mahirkan dalam macam nak buat zone support dan resistance ni, saya dah pernah bagi tahu anda semua waktu kelas kita yang lepas-lepas. Anda kena banyakkan buat backtest. Okay, buat backtest. Bukan buat analisa tapi buat backtest. Ada beza dua tu. Okay, jadi saya nak masuk tentang trend line pula lepas ni. Okay, saya baru join. Kadang press break dan naik balik dalam zone. Okay, confirmation saya baru ajar tadi. Okay, confirmation kita ada dua iaitu doji dan engulfing. Tak apa, yang terlepas tu boleh tengok balik recording nanti. Okay, boleh terjadi ke dekat H1 dah ada confirmation tapi dekat H4 berlakunya fake breakout ataupun fake out. Okay, boleh berlaku sebabnya ada beberapa sebab. Antaranya dia macam ni. Saya lukis sekejap. Sebab itulah anda kena pandai bermain dengan multi time frame. Okay, anda kena pandai bermain dengan multi time frame kerana price ni, kita lukis macam ni, dia tak betul-betul cantik pun dalam market. Okay, apa yang saya lukis sebelum ni macam ni. Satu. Lepas tu kita sell di sini. Price turun bawah. Okay, price turun bawah. Jadi kita dah ada S1, S2. Lepas tu price naik, buat S3. Price naik lagi sekali, buat S4. Sekali price naik atas. Dekat sini muncul confirmation nak sell dekat time frame H1. Lepas tu price turun bawah macam ni. Kenapa? Kenapa berlaku ni macam ni? Anda kena lihat, look to the left. Okay, anda kena look to the left. Anda kena pandang belah kiri ni. Pandang belah kiri atas daripada resistance yang anda tanda ni. Mesti ada benda yang menyebabkan price di atas ni, price turun. Okay, mungkin di sini adanya resistance ke. Okay, mungkin di sini ada support become resistant ke mungkin. Okay, mungkin ada. Jadi sebab itulah anda kena tengok, mata anda kena tajam. Okay, jadi trader ni mata kena tajam. Okay, sebab memang banyak yang berlaku masalah fake breakout ni. Okay, masalah fake breakout ni memang sentiasa ada. Jadi kita kena lihat, kita kena look to the left. Okay, atas kita mula-mula kita dah tandakan kita punya resistance ni. Dah tandakan kita punya resistance. Masa apa yang kita buat adalah kita tengok atas daripada resistance. Lepas tu kita pandang kiri. Ada tak zone-zone lain yang berada di sini? Tak kisahlah zone SNR ke, SND ke, engulfing ke, ataupun mungkin berlakunya fake breakout ni sebab di time frame daily. Okay, mungkin di time frame daily ada apa-apa yang berlaku di time frame daily. Okay, jadi candlestick ataupun price action. Price action juga memang anda kena pandai tentang price action ni. Sebab apa? Price action lagi-lagi kalau kita tengok di time frame daily. Okay, di time frame daily. Okay, macam contoh, saya bagi contoh Okay, macam ni. Saya nak bagi contoh ke anda semua kat sini. Okay, saya buka H4. Okay, saya buka H4. Okay, di sini. Anda dah tanda betul. Anda dah tanda anda punya support di sini. S1, S2, S3, S4, S5. Anda dah tanda dah anda punya zone support di sini. Bila anda dah tanda anda punya zone support, jadi apa yang anda buat? Macam saya ajar tadi, anda buka H1, tunggu berlakunya confirmation. Doji dah ada, engulfing pun macam dah ada di sini. Jadi apa yang buat? Apa anda buat? Anda buy. Okay, anda buy lepas tu tengok price buat apa.
Okay, mungkin dekat sini anda dah set BE lah. Kalau anda set BE, selamat. Sebab itulah anda kena set BE. Press breakout. Kenapa press breakout? Okay, ini kita bermain dengan price action. Okay, kita bermain dengan price action. Sebab apa breakout di sini? Walaupun di time frame kecil, kita ada confirmation. Kita ada confirmation, kita ada doji, kita ada engulfing di time frame H1 tadi. Tapi kalau anda buka time frame daily, tengok dekat sini. Tadi price berada di sini betul. Anda buy dekat sini tadi mula-mula. Kejap, saya kedepankan balik. Alamak, laju pula. Okay, di sini. Okay, di sini. Anda buy kalau di time frame H4 tadi, kalau di time frame H1, anda buy. Okay, anda dah buy dah dekat sini. Anda buy. Anda buka daily. Kalau anda tengok kat daily, apa yang muncul dekat daily ni? Ni candlestick apa? Ni lebih kurang kita panggil dia candlestick engulfing, tetapi tak berapa strong. Tapi bila dia berlaku di time frame daily, bila engulfing tu berlaku di time frame daily, maka dia menunjukkan movement bearish. Okay, movement bearish itu sangat-sangat kuat. Okay, sangat-sangat kuat movement bearish pada ketika itu kerana price membuat engulfing di time frame daily. Price membuat bearish engulfing di time frame daily. Jadi benda ni dia berkait rapat dengan price action tau. Okay. Jadi selalu kita tanda guna support guna resistance. Tapi anda kena fahamkan juga tentang price action. Okay. Bagaimana price ni bergerak. Okay. Jadi kalau kita tengok di time frame daily ni, munculnya satu bearish engulfing. Munculnya satu candlestick pattern yang kita katakan candlestick ini strong. Okay. Muncul dekat daily. Okay. Muncul dekat daily. Dan kita nak pergi buy dekat support. Memang kita nak buy, memang betul support tu menjadi tempat untuk kita buy. Tetapi sebelum kita buy, sebelum kita entry, kita kena fikir juga, kita kena tengok juga benda-benda lain. Okay, tak payah tengok daily pun tak apa. Anda tengok H1 pun dah cukup menyeramkan. Okay, saya rasa saya dah pernah terangkan topik ni tentang price action ni. Nampak tak? Anda bayangkan anda buy di sini. Anda buy di sini dan sebelum anda buy tu, anda dah lihat candlestick bearish engulfing di time frame H4 ini yang sangat-sangat strong. Okay, bayangkan mana ada candlestick yang normal yang turun sebatang macam ni. Cuba anda lihat yang tepi-tepi ni. Semua candlestick ni kecil kan. Tapi tiba-tiba dekat sini muncul candlestick sebatang turun daripada atas ni sampai bawah ni 193 pip. Maksudnya candlestick sebatang 4 jam ni saja 193 pip. Jadi takkanlah anda nak masih berdegil, anda nak buy sedangkan anda dah lihat confirmation itu, sedangkan anda dah lihat satu movement yang sangat-sangat strong berlaku di time frame H4. Bila anda buka daily, berlaku di time frame daily juga. Jadi ada dua confirmation yang menandakan price tu memang sangat-sangat strong untuk turun. Jadi kalau berlaku benda macam ni, jangan lagi buy. Okay, bila anda fikir balik apa yang saya cakap, support dan resistance yang telah pun disentuh banyak kali, dah tak boleh entry. Sebab apa? Sebab lemah. Jadi kalau anda lihat di sekarang, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Maksudnya anda nak buy ni di support yang ke-6, maka dah memang sangat-sangat lemah. Lepas tu muncul pula candlestick macam ni, jangan entry buy. Okay, jangan entry buy. Okay, sebab apa? Sebab memang dah betul-betul lemah dah. Tengok apa yang berlaku. Price breakout, turun junam sampai bawah ni. Sebab apa? Satu sebab saja iaitu price action di sini. Daily buat bearish engulfing, H4 buat bearish engulfing yang sebatang turun macam ni. Jadi price action pun adalah penting. Okay. Jadi saya nak tengok kejap soalan. Oh, screen tak nampak ke? Oh, tadi saya guna screen. Oh, time lukis je. Oh, time lukis. Tapi saya terangkan pasal support resistance tadi, nampak kan? Pasal engulfing apa semua nampak. Oh, jangan yang tu yang tak nampak. Okay, kalau yang dekat chat nampak tak apa. Okay, sekejap saya terangkan balik pasal yang tadi saya yang tak nampak tu. Okay, sekarang nampak tak dekat pin? Oh, okay, look to the left. Okay. Okay, sekarang nampak Okay, maksud saya yang look to the left, pandang atas. Okay, macam ni. Okay, kita ada resistance 1, 2, 3 macam ni. Betul tak? Kita dah tandakan resistance. Jadi yang ada yang tanya tadi, macam mana
kenapa berlakunya fake out tu. Okay. Jadi anda pandang atas daripada resisten tu, pandang atas dari resisten, anda tengok belah kiri, look to the left, mesti akan ada benda-benda lain yang menyebabkan berlakunya fake out di sini. Okay. Jadi tu je saya terangkan tadi. Okay, faham eh? Okay, jadi ada nak tanya apa-apa ke ataupun nak suruh saya analisa apa-apa ke? Okay, news Khamis dan Jumaat semalam. Okay, semalam adalah news NFP. Okay, semalam adalah news NFP. Okay, kita tengok gold. Okay, kalau NFP ni memang orang akan selalu trade gold. Okay, walaupun gold tu memang agak bahaya, agak bahaya. Okay, saya buka time frame. Okay, firstly, okay. Okay, saya nak buka Forex Factory dulu. Okay, sekarang anda nampak kan skrin saya? Yang sekarang kita berada dekat Google. Okay, saya buka Forex Factory. Okay, nanti mungkin satu hari nanti kita akan boleh buat live trade sama-sama. Mungkin kita, kalau nak buat live trade ni sedap bila ada news lah. Okay, sebabnya kalau nak buat live trade, katakan saya nak buat live trade pukul 8 malam ke, kalau tak ada setup sampai pukul apa kita nak tunggu setup betul. Tapi kalau ada news macam semalam NFP memang sangat-sangat best kalau kita nak buat live trade. Sebab apa? NFP ni price akan gerak laju. Okay, semalam NFP pukul 8.30 malam waktu Malaysia, US mengumumkan diorang punya NFP. Okay, NFP tu adalah non-farm payroll. Okay, jadi sebagai seorang trader anda kena tahulah apa itu NFP. Okay, NFP pukul 8.30. Jadi saya nak ke belakang. Okay, jadi sekarang kita berada di time frame, kita berada di pair gold. Okay, kita berada di pair gold. Okay, jadi saya ada tandakan beberapa zone di sini. Okay, yang pertama di sini adalah zone, saya buka H1 kejap. Okay, ini adalah zone yang sangat-sangat cantik. Gabungan daripada resistance become support dan juga gabungan daripada SND. Okay, gabungan daripada SND. Jadi di sini saya tak sempat entry. Press naik atas. Naik atas. Lepas tu di sini munculnya. Di sini saya tandakan lagi zone. Iaitu lebih kurang zone Magic SNR ataupun ada orang panggil dia sebagai key level dan sebagainya lah. Sama je semuanya. Okay, di sini ada satu zone. Lepas tu di sinilah, pada ketika inilah yang berlakunya news. Berlakunya news NFP pukul 8.30 semalam. Okay, kalau anda nak trade NFP, anda nak trade news ni, anda kena tunggu di time, anda mula-mula analisa di time frame besar macam biasa. Anda tahu direction, anda kena tahu dahulu direction dia apa. Jadi macam ni sekarang, okay, katakan. Ni kenapa press? Okay, sekarang ni. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah. H4 dia nak nampak nak naik atas. Sebab apa? Sebab dia dah reject kita punya support yang berada di bawah ni. Okay, dia dah reject kita punya support yang berada di bawah. Jadi bila tibanya waktu news, okay, tibanya waktu news. Okay, news diumumkan semalam pukul 8.30 malam waktu Malaysia. Okay, jadi apa yang saya perlu buat adalah saya tandakan zone resistance dekat time frame M15. Okay, dekat time frame M15. Jadi apa yang perlu saya buat adalah saya kena tunggu resistance ini breakout dahulu, retrace baru buy. Sebab apa nak buy? Sebab kita tahu direction yang besar dia adalah buy. Kerana dekat time frame H4 dia reject kita punya support. Okay, dia reject kita punya support. Okay, lepas tu bila dia reject kita punya support, kita tak boleh entry sekarang. Kita tak ada confirmation. Jadi kita kena tunggu breakout dahulu. Okay, sekarang ni, okay, di sini. Di sini waktu news, sebatang dia naik. Okay, sebatang dia naik waktu news ni. Jadi kita kena tunggu dia breakout dahulu. Jadi kalau kita buka time frame M5, okay, kalau kita buka time frame, macam tadi lah saya kata, kalau anda analisa di time frame M15, okay, saya analisa resistance ini di time frame M15. Jadi anda buka M5 untuk entry. Jadi bila breakout, retrace ni anda entry lah. Okay, ni waktu news. Waktu news anda tak perlu nak tunggu muncul, kalau muncul lagi bagus. Okay, kalau muncul lagi bagus. Okay, tapi kalau news ni anda kalau bila nak trade news ni, anda memang kena guna account lain, account yang khas. Kerana apa? News ni sekali dia pergi, kita akan grow lah. Kita akan grow kau-kau. Tapi sekali dia lipat, SL itu adalah MC kita. Okay, MC itu adalah SL kita. Okay, jadi bila sampai saja dalam zone kita ni, kita terus entry lah. Kita terus entry. Press naik lebih kurang 87 pip sampai atas, tak selesai 200 pip, press naik.
Okay, price naik sampai atas. Okay, kalau kita katakan kita entry di sini, price naik lebih kurang dalam 220 pip. Okay. Ini price naik sebab news semalam, sebab ada NFP semalam. Okay, sebab itulah price naik sebatang je. Okay, dari zone-zone yang saya tanda ni ada sebabnya kenapa saya tanda. Okay. Jadi untuk gold, kalau ada yang tanya analisa untuk gold. Okay, kejap. Okay, mungkin ini adalah analisa saya. Okay, zone yang bawah ni adalah medium risk. Medium risk sell zone. Okay, medium risk sell zone. Dan yang atas ni adalah low risk. Okay, nak screenshot boleh screenshot. Mungkin saya akan share dalam channel nanti. Esok. Okay, medium risk. Yang atas ni adalah kita punya low risk. Okay. Jadi, kita tanda sekarang ni di time frame mana? Saya mula analisa di time frame daily. Maka zone ini anda perlu kena tunggu confirmation di time frame H4. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tak sebelum saya nak jemput Tuan Fendi masuk dalam live kita? Okay, ada LDR penting ke? LDR tu apa Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak sambung lepas ni semula? Kalau ada apa-apa soalan ke nak suruh saya terangkan balik pun boleh. Okay, LDR long distance relationship. Okay, boleh ke analisa di time frame M30 trade dekat M15? Okay, saya tak sarankan analisa di time frame M30. Tapi kalau nak analisa di time frame kecil, paling kecil anda boleh guna H1 lah. Okay, H1 analisa, M15 tunggu confirmation. Okay, so M30 pun saya jarang guna M30 sebab kalau H1 terus M15. Tak tahu kenapa jarang guna M30. Sebab M30 ni sama je macam H1 sebenarnya. Okay, video record nanti saya akan share malam nanti. Di malam ni ataupun esok saya akan share dalam website nanti. Okay, cuba bagi satu pair saya nak analisa sebelum kita tunggu Fendi masuk. Okay, GJ Mario FX. Okay, GJ GU. Okay, kita mula GJ dulu Okay, GJ. Kita mula analisa GJ. Okay, DJ ni sebenarnya saya dah share dekat intensive workshop hari tu. Saya share ini adalah kita punya zone support. Okay, ada saya send video tu kat anda semua hari tu. Okay, zone support. Lepas tu saya tanda dekat time frame H1. Tunggu confirmation dekat time frame saya tanda di time frame H4. Tunggu confirmation di time frame H1. Ada doji di sini. Terus buy. Running sampai 94 pip. Jadi kalau price turun sampai bawah ni. Okay, jadi ini adalah analisa saya. Okay. Okay, kalau price turun sampai bawah ni masih muncul confirmation untuk buy, maka anda target buy lah. Tetapi kalau price breakout zone bawah ni, okay, price breakout, apa yang anda perlu buat adalah, okay, kejap saya nak analisa sikit. Okay, kalau price breakout zone yang ini, zone resistance become support ni, tunggu price turun, mungkin sampai sini price akan naik. Okay, apa-apa pun confirmation, price naik, kita tunggu dekat sini pula sell. Lepas tu mungkin dia akan turun naik ataupun breakout kat sini lah. Okay, ataupun kalau price di sini, price turun dekat sini, okay, price naik. Di sini mungkin tempat pertama yang dia akan sentuh, mungkin dia akan turun sedikit. Okay, lepas tu dia akan naik sampai satu lagi zone dekat atas ni. Okay, ni sini. Ini adalah last zone. Last zone untuk price turun. Sebab apa? Ini adalah zone resistance di time frame daily sebenarnya. Saya buka daily. Okay, ini adalah resistance di time frame daily sebenarnya. Okay, jadi macam itulah saya punya analisa. Kalau price turun sampai sini, kalau price naik, price akan naik sampai sini. Sampai sini sama ada dia akan turun sikit ataupun dia akan naik terus sampai sini, saya tak tahu. Confirmation je. Okay, tapi kalau price turun, dia akan turun sikit je. Lepas tu dia akan naik sampai dalam zone ni, barulah kita akan sell untuk long term lah. Sell untuk long term.
Tetapi kalau dekat zone bawah ni dia breakout, dia akan turun sampai bawah ni, mungkin di sini dia akan reject naik atas. Jadi akan jadi support become resistance lah dekat sini. Okay, macam tu. Simple saja. Okay, ni untuk JJ. Okay. Lepas tu ada nak GU tadi. Okay, monthly and weekly dekat resistance cikgu. Betul. Kalau untuk JJ ni, monthly dia resistance juga. Okay, bayangkan resistance ni berlaku di time frame monthly. Maka anda tahulah strong ke tak, strong ataupun tidak resistance itu. Lepas tu muncul macam confirmation dekat time frame weekly. Jadi high possibility untuk price turun lah lepas ni. Okay, mungkin price akan naik reject dulu sampai atas ni, baru dia akan turun. Okay, walaupun kita analisa di time frame weekly, monthly, kita kena tengok juga time frame H4. Sebab kita nak tengok pergerakan dia tu, turun naik dia tu. Okay, lepas tu saya nak tengok time frame GU pula. Okay, GU. Okay, GU. Okay, GU adalah satu zone saya ada. Zone low risk kat sini. Ni nak screenshot boleh screenshot. Okay, di sini adalah zone low risk antara 1.42313 sehingga 1.42493. Ini adalah zone low risk saya. Okay, zone medium risk dia dah sentuh dah dekat sini dan dia dah turun sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi kita hanya ada tinggal zone low risk saja. Okay, ini adalah zone low risk dan ini adalah support kita kat sini. Okay, jadi ini analisa untuk saya untuk GU. Lepas tu ada nak analisa untuk USD CAD pula kan. Okay, jom kita pergi USD CAD. Okay, USD CAD ini macam tadi kita dah analisa, kita dah buat sama-sama. Ini adalah zone resistance, ini adalah zone support. Breakout support, target sell. Breakout resistance, target buy. Ini yang saya maksudkan tadi. Nampak tak lukisan saya ni? Yang saya kata look to the left, pandang atas tu kan? Tengok macam ni. Kita ada R1, R2, R3. Lepas ni kalau price naik, price breakout, price akan menuju sini. Price breakout, naik, breakout. Price menuju sini, baru price turun. Sebab itulah berlakunya orang kata fake out. Sebenarnya tak fake out mana pun. Okay, sebab apa? Sebab dekat atas ni ada resistance. Sebab itulah price naik sampai atas, baru price turun. Okay. Jadi benda ni yang anda kena tengok lah. Okay. Tengok atas, look to the left. Ada resistance lagi satu. Okay, resistance ni dia berlapis-lapis. Resistance support ni dia berlapis-lapis. Okay. Jadi saya rasa, saya rasa Tuan Fendi kita tak dapat join lah malam ni. Sebab saya PM dia tak jawab. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan? Nak suruh saya analisa beberapa pair lagi ke? Okay, AUD USD. Okay, trading view tak payah bayar kalau nak guna. Tetapi kalau anda nak kalau anda nak boleh gerak-gerakkan market ni, memang kena bayarlah RM60. Okay, tapi kalau tak payah bayar pun tak apa. Tapi dia ada iklan-iklan lah. Tapi tak ada masalah pun benda tu. Okay, CAD-JPY. Okay, CAD-JPY pair lembab lah. Saya pun tak layan sangat CAD-JPY ni. Okay, jadi sebelum tu saya nak bagi tahu anda semua. Mungkin pada lagi beberapa minggu lagi, mungkin kami akan adakan kontes untuk anda semua. Trading kontes. Jadi anda boleh gunakan ilmu-ilmu yang saya ajar kepada anda semua ni untuk join trading kontes nanti. Jadi trading kontes ni macam biasalah. Macam yang anda tahu, kita nak cari kepada yang grow yang paling tinggi account tu. Okay. Jadi anda boleh gunakan ilmu-ilmu yang saya ajar ni untuk masuk trading contest nanti. Okay, pasal hadiah apa semua tu nanti kami akan maklumkan semula dalam channel. Okay, ada apa-apa lagi soalan? AUD USD Okay. Okay, sekejap saya nak baca soalan tu dulu. Okay, marking SNR start H4 ke? Okay, tak, H4 paling bagus. Okay, kalau nak tandakan SNR, H4 paling bagus. Nak lagi bagus, daily. Tapi janganlah untuk time frame H1 boleh. Cuma H1 ni banyak berlakunya false setup. Jadi tak cantik lah. Okay, untuk intraday elok guna H4, entry dekat H1. Okay. Okay, untuk trendline. Okay, ada yang nak tanya pasal trendline. Sekejap, saya buka AUD-USD dulu. Okay, AUD-USD. Okay, saya ada satu zone di sini. Sekejap. Okay, saya ada satu zone kat sini. Okay, jadi di sini sebenarnya zone ini jauh lagi. Tapi saya nak bagi anda semua awal-awal. Di sini adalah zone medium risk buy saya.
Okay, ini adalah zone medium risk buy. Dan yang bawah ni adalah zone low risk buy. Okay, yang ni medium risk, yang bawah ni adalah low risk. Okay. Jadi kalau untuk sell pula, okay, saya cari zone untuk sell pula. Okay, untuk sell Okay, untuk sell ada tak zone? Okay, untuk sell ada, tapi tak sampai lagi. Jadi mungkin minggu depan kita boleh cari setup untuk scalping macam tu. Okay, jadi saya ada lagi satu zone kat sini. Yang mana ini adalah zone medium risk sell. Okay, medium risk sell zone. Dan juga di sini adalah low risk. Low risk. Okay, ini adalah medium dan ini adalah low risk. Okay, jadi kalau nak screenshot, boleh screenshot. Okay. Jadi minggu depan kalau setup ni, minggu depan apa-apa saya akan update kepada anda semua. Jadi untuk yang tanya pasal trendline tu macam ni saja. Trendline ni sebenarnya kita boleh tarik dua tau. Okay, trendline ni kita boleh ada dua cara kita nak tarik. Iaitu yang pertama adalah kita tarik menggunakan line chart. Okay, kenapa kita gunakan line chart? Kerana kita nakkan price dari body ke body. Okay, apa maksud saya? Kalau kita gunakan line chart ni, kita tarik dari body kat sini sampai body. Tapi kalau kita gunakan candlestick chart, kita akan cari dari shadow ke shadow macam ni. Jadi kita ada dua cara bagaimana nak tarik trendline. Iaitu yang pertama daripada body ke body menggunakan line chart. Dan yang kedua adalah kita menggunakan candlestick chart dari shadow ke shadow. Okay. Okay, saya tengok ada soalan ke tak. Okay, jadi kalau untuk setup kali ni kita memang price dah touch kita punya trend line. Jadi tapi saya tengok macam tak cantik untuk kita sell sebab ada candlestick bullish yang agak strong di sini. Dia naik sebatang, dia naik sebatang. Jadi high possibility untuk price breakout kita punya trend line. Lepas tu dia retest, dia masuk zone sell, dia akan turun. Okay, high possibility. Okay. Okay, NFP bulan depan ada live trade. Okay, insyaAllah kami akan buat live trade bulan depan. Okay, tak kisah kalau ada news yang betul-betul strong, kami akan cuba untuk buat sama-sama dengan Tuan Fendi sekali. Okay. Okay, jadi untuk intensive workshop, mungkin ada yang nak join intensive workshop. Jadi intensive workshop pada minggu ini, esok kelas dia. Okay, baru kelas yang kedua. Jadi masih tak terlambat lagi untuk anda join sebenarnya. Okay, tapi kami masih tak buka lagi pendaftaran. Mungkin kami akan buka hari esok. Mungkin kami akan buka esok. Jadi intensive workshop pada esok hari, kami akan menggabungkan tiga grup. Okay, sebabnya kami dah ada 3 grup daripada sejak awal One Pip ini ditubuhkan. Itu daripada batch pertama, batch kedua dan yang ketiga adalah batch intensive workshop ni lah. Jadi kami akan gabungkan ketiga-tiga tu esok. Jadi kalau nak pendaftaran nanti kami akan maklumkan semula lah. Okay. Okay, jadi untuk intensive workshop tu, Tuan Fendi sekali memang dia akan ajar sekali tentang dia punya teknik divergent, teknik swing tu. Tapi saya mengajar lebih kepada teknik intraday. Sebab saya seperti anda semua juga, saya tahu anda semua ni ada yang tak suka swing. Okay, saya sendiri pun agak tak suka swing. Tetapi saya tahu ada yang suka swing. Jadi ada dua orang yang berbeza. Swing suka, lepas tu ada yang suka intraday. Jadi sebab itulah kami menyediakan dua topik kepada anda semua. Saya ajar intraday, Tuan Fendi akan ajar swing. Jadi swing tu termasuklah divergent, teknik butterfly dan sebagainya, Fibonacci. Okay, saya tak ajar Fibonacci semua tu. Saya akan lebih kepada teknik-teknik untuk intraday. Okay, topik-topik intraday. Jadi dalam intensive workshop nanti kami ajar dulu. Senang, anda pilih di mana satu anda nak guna. Okay. Seperti dia macam tadi saya cakap, swing ni market sekarang macam dulu, market time 2020. Macam tu memang market untuk swing sedap. Okay, tapi bila masuk tahun ni saya tak tahu kenapa
Ada setup, ada setengah setup saja yang kita boleh swing. Sebab itulah Tuan Fendi nanti dia yang khas untuk ajar swing. Sebab dia memang kelebihan dia adalah swing. Okay. Jadi untuk intensive workshop kalau yang nak join tu nanti mungkin kami akan umumkan balik semula. Okay, jadi nanti kami akan buat kontes. Jadi saya nak semua yang ada dalam ni join kontes. Okay, gunakan ilmu yang anda dah ada untuk join kontes nanti. Okay. Okay, jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak habiskan? Okay, kelayakan apa? Nak join kontes ke apa? Untuk join kontes tu tak ada kelayakan pun. Okay, anda kena depo berapa USD nanti kami akan maklumkan. Okey, untuk intensif pun tak ada kelayakan. Yang penting diri anda, okey, kelayakan anda adalah diri anda sendiri. Anda kena ada usaha untuk berjaya. Jangan anda dah belajar dan anda ingat terus berjaya macam tu. Okey? Okay, jadi ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak habiskan topik ataupun kelas refreshment pada malam ini? Okey? Okey, tak ada. Jadi jangan risau kalau siapa yang tak sempat join daripada awal, saya akan bagi rakaman kelas ni nanti dalam website kami. Nanti kami akan upload semula. Okey, dalam website. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, mungkin kita akan jumpa dekat kelas yang akan datang. Yang nak join intensive workshop, yang nak join kontes, kami akan bagi tahu semula detail dalam channel nanti. Okey, yang penting dalam intensive workshop, Tuan Fendi akan ada lah setiap minggu. Minggu ni Tuan Fendi tak ada pula dalam kelas ni. Okey. Okey, saya tak tahu nak pilih SNR macam mana. Okay, untuk SNR sebenarnya saya dah terangkan dalam kelas Advance 1 dan Advance 2 tak silap saya dalam website. Anda boleh pergi balik website. Tengok dalam tu semua dah lengkap sebenarnya. Semua dah lengkap dalam website kami. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh jumpa minggu depan. Okay, nak join intensif nanti kami bagi tahu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.